Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang GISB kini menjadi hangat di dalam media sosial. Terkini, GISB terus jadi buah mulut. Ini senarai segala anak syarikat Abuya yang telah pun tersebar. GISB Holding Sendirian Berhad dilihat terus menjadi buah mulut sehingga muncul sohor kini trending di gelanggang perdebatan warganet. Setakat 7.45 pagi tadi, netizen yang menyebut tentang syarikat yang dipalit dengan ajaran Al-Arkam dan Rufaka itu diperkatakan dalam lebih 70.600 hantaran di platform X. Selain komentar yang mengecam dakwaan bahawa syarikat itu terbabit dalam eksploitasi kanak-kanak sebagai pekerja, ada juga yang memuji GISB maju dalam mengembangkan perniagaan. Namun, reaksi simpati berbaur kagum itu dipatahkan, memandangkan syarikat itu mengeksploitasi agama dan mengamalkan ciri ajaran sesat serta memperalat kanak-kanak untuk tujuan membina kekayaan. Antaranya, pengguna X Ned Dokhan yang menyeru orang ramai untuk berhenti daripada memuji GISB kononnya maju dalam perniagaan. Dah boleh berhenti kot cakap GISB ini, walaupun ajaran sesat tapi meniaga hebat. Kalau dia luaskan perniagaan dia dengan cara eksploitasi pekerja dan pakai kabel, tu bukan power namanya, kata beliau. Tak ada apa yang powernya GISB ni. Berhenti memberi mereka sebarang pujian, katanya lagi. Menurut gerakan Scam No One, kilang-kilang milik GISB terlibat dalam ekonomi perhambaan apabila mengambil kanak-kanak sebagai pekerja, manakala pemimpin tertinggi pula hidup seperti kayangan. Pada usia 2 hingga 12 tahun, kanak-kanak atau anak-anak ditempatkan di rumah amal untuk proses doktrinisasi. Seawal usia 13 hingga 15 tahun, mereka ditempatkan di kilang-kilang perusahaan yang terlindung dari mata awam. Selepas usia 15 tahun, barulah ditempatkan di kedai-kedai milik GISB. Cukup jelas dan terang, GISB amalkan ekonomi scam melalui sistem perhambaan menurut Scam No One lagi. Dalam masa sama, ada turut menyebarkan senarai anak-anak syarikat Abuya sekaligus mengejutkan banyak pihak kerana bidang bisnes yang pelbagai. Bukan sahaja restoran Ikhwan dan pasaraya Ikhwan, GISB juga mempunyai Global Ikhwan Resort, Ikhwan Pemasi, Ikhwan Industri dan Ayam Fateh. Memang powerlah kalau semua staf pun kerahan tidak berbayar. Budak-budak pun kena kerja kilang roti, sindir Cheryl Aida pula. Selain itu, ada berpendapat, selain senarai bisnes kumpulan pemuja pengasas pertubuhan Al-Arkam, Abuya Asy'ari Muhammad tersebut perlu diketahui orang ramai bagi tujuan boikot. Bukan nak bagi kredit, tapi nak war-warkan supaya boikot bisnes mereka padan muka, kata netizen lagi. Terdahulu, GISB dalam kenyataan menafikan dakwaan bahawa syarikat itu terbabit dalam eksploitasi kanak-kanak sebagai pekerja. Reaksi kumpulan yang dikenali dengan imej bersongkok hitam tinggi itu, susulan serbuan polis pada jam 6 hingga 11 pagi pada 11 September lalu di 20 premis berupa pusat jagaan dan rumah amal kendalian GISB. Hasil serbuan dalam Ops Global di sekitar Selangor dan Negeri Sembilan itu, seramai 402 kanak-kanak dan remaja berusia 1 hingga 17 tahun berjaya diselamatkan. Seramai 171 individu yang mengendalikan premis terbabit juga ditahan polis untuk siasatan lanjut.
Teruknya Rayu Abuya Ampunkan Bukannya Allah, lagu syirik GIS BH terbongkar pula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Usul Anwar letak jawatan. Pas dinasihati, berdiam diri, atau sila bawa ke parlimen, bukan ke muktamar PAS. Usul meminta Anwar Ibrahim letak jawatan kini menjadi satu gurauan atau sendaan ejekan kepada PAS. Kata netizen, buat apa nak buat usul Anwar Ibrahim letak jawatan di dalam muktamar PAS? Apakah faedahnya? Tiada faedahnya. Bahkan itu hanya jadi seperti satu tindakan mencurah air ke daun keladi. Tidak membawa apa makna. Kalau benar-benar PAS nak berniat mahu menjatuhkan Anwar, bawa isu itu di parlimen, buat undi usul tidak percaya atau undi usul percaya terhadap Anwar Ibrahim. Maka tahulah sejauh mana PAS boleh menang, PAS boleh menumbangkan Anwar Ibrahim. Buat apa buat usul di muktamar PAS? Ia tidak membawa apa-apa makna. Itu namanya pengecut, kata netizen. Kalau benar PAS bukan pengecut, bawa isu ini, buat satu usul undi tak percaya di parlimen. Nak tengok sejauh mana yang dikatakan kononnya PAS berkuasa nak tumbangkan Anwar Ibrahim. Pemuda PAS telah meluluskan usul bagi mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim meletakkan jawatannya atau diturunkan dengan kadar segera. Netizen agak marah juga dengan tindakan PAS ini. Nak turunkan Anwar Ibrahim dengan kadar segera, ini tindakan ulangan kepada langkah Sheraton. Adakah langkah Sheraton akan berlaku lagi? Tindakan mendesak Anwar Ibrahim diturunkan. Ini diturunkan ya, diturunkan dengan makna kata yang lain. Ada tindakan yang mungkin mau dibuat lagi secara paksaan ataupun secara tebuk atap atau tebuk dinding atau melalui pintu belakang. Tindakan ini tidak membawa apa-apa makna keuntungan kepada rakyat Malaysia. Ini hanya merugikan kestabilan politik dan ekonomi Malaysia. Sekarang ini ekonomi Malaysia dah mula stabil kerana politik Malaysia yang sudah mula stabil. Jadi kenapa nak diganggu lagi dengan politik yang tidak stabil? Adakah sebenarnya PAS takut kalau nanti Anwar Ibrahim akan jadi lebih kuat gara-gara kestabilan politik dan ekonomi yang sedang dikecap oleh Malaysia? Lihat saja kebelakangan ini sudah bertubi-tubi negara mendapat berita baik sehingga terkini turun lagi nilai ataupun turun lagi harga minyak. Bahkan telah disahkan bahawa para penjawat awam bakal menikmati kenaikan gaji baru. Bukankah itu satu tindakan yang akan menaikkan nama Anwar Ibrahim? Usul menuntut Anwar meletakkan jawatan kerana kerajaan dikatakan enggan mengambil tanggungjawab terhadap masalah ekonomi dihadapi negara sehingga menyebabkan rakyat makin meluap dengan Perdana Menteri X atau Anwar Ibrahim. Sehingga kini ada permintaan daripada pemimpin Pakatan Harapan, pemimpin Kerajaan Madani memohon supaya disenaraikan apakah masalah ekonomi yang disebut-sebut yang seringkali dinyatakan oleh para pembangkang ini. Sila senaraikan 10 masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan atau dihadapi oleh Malaysia di bawah kepimpinan Kerajaan Perpaduan. Kalau cukup 10, maka mereka berjaya membuktikan ekonomi negara sedang dalam keadaan teruk. Tapi kalau tidak berjaya, itu namanya fitnah. Selain daripada itu, jika dibandingkan Kerajaan Perpaduan Madani sekarang ini, mana lebih baik? Mana lebih berjaya? Kerajaan Perikatan Nasional 33 bulan ataupun Anwar Ibrahim? Jauh berbeza, saudara-saudara sekalian. Kita sudah merasa
Perikatan Nasional memerintah negara. Sejauh mana kehebatan mereka? Sejauh mana kejayaan mereka? Anda boleh jawab sendiri. Selain itu, ia mendakwa kepimpinan Perdana Menteri ke-10 juga tidak pernah cuba menjadi kerajaan yang matang dan bertanggungjawab dalam mentadbir. Mengulas perkara itu, Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia Adam Adli hanya membalas ringkas mengingatkan pemuda PAS agar usul tersebut dibawa ke Dewan Rakyat dan bukannya ke Dewan Muktamar. Sheikh, usul letak jawatan kena bawa ke Dewan Rakyat, bukan Dewan Pemuda. Siapnya sinis membalas satu laporan berita mengenai usul peletakan jawatan Perdana Menteri. Sebulan selepas Anwar memegang Putrajaya, iaitu pada Disember tahun 2022, beliau telah membawa usul percaya ke Parlimen. Hasilnya, ahli Parlimen Tambun itu memperoleh sokongan majoriti sebagai Perdana Menteri yang ke-10, memalukan Perikatan Nasional Pembangkang. Awal tahun ini, Perdana Menteri secara terbuka mencabar pembangkang untuk membawa usul tidak percaya jika mahu menumbangkan kerajaan. Peluang membentang usul tidak percaya telah diberi sejak setahun lalu, namun tiada sebarang langkah yang dibuat. Ada netizen, penganalisis politik dan pengulas politik kata, PAS sebenarnya pengecut. PAS hanya berani cakap di luar tapi tak berani cakap di dalam Dewan Rakyat, kata mereka. Apabila pendapat anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pemuda PAS, jantan tak cukup sifat, kata Razlan. Seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO hari ini tampil mempertahankan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang dikecam dan didesak supaya meletakkan jawatan semasa mesyuarat muktamar pemuda PAS di Kerbau Temerloh semalam. Bagi Razlan Rafi, usul yang diluluskan oleh pemuda PAS yang mahu Anwar berundur umpama jantan tak cukup sifat. Katanya, pemuda PAS ibarat pendekar yang gemar memukul curi dalam beradu kekuatan dan hanya ingin menang secara percuma. Jika sifat seorang pemuda gagah berpencak silat, atur langkahnya pasti garang seperti seorang panglima tanpa ada gerakan sumbang menanti lawan menyerang. Tetapi pemuda PAS yang satu ni pun teringin beradu kekuatan malangnya, gemar memukul curi dari belakang tak kala lawannya sibuk mempersembahkan gerak bunga. Pemuda jenis nak menang percuma tanpa berjuang lebih ini memang wujud dalam masyarakat kita hari ini, katanya lagi. Jika berucap di hadapan pentas, habis semua ayat pendekar 7 lapis langit diucapkan, beserta dalil, tulut dipetiknya, umpama jika dihimpunkan satu kampung boleh ditewaskan. Tetapi apabila turun ke gelanggang, hilang semua langkah silap dan bunyi jantannya. Hanya cacian serta makian dihamburkan berulang kali, sambil batu-batu kecil dijadikan senjatanya dilempar ke arah lawan tanpa ada pertembungan sentuhan fizikal. Begitulah jantan tak cukup sifat, katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam, pemuda PAS meluluskan usul bagi mendesak Anwar meletakkan jawatannya atau diturunkan dengan kadar segera. Usul tersebut dibawa dan dibentangkan perwakilan pemuda PAS kawasan Tambun Abdul Abidi Muhammad Maznan yang kemudiannya dibahas dan diluluskan dengan sebulat suara. Jelasnya lagi, sudah cukup tempo selama 2 tahun diberikan kepada kepimpinan Anwar untuk melaksanakan dasar dan janji yang selama ini mereka laungkan. Namun setakat ini satu persatu janji manis dilanggar. Bukan itu saja, kepimpinan X, Perdana Menteri X tidak pernah cuba menjadi kerajaan yang matang dan bertanggungjawab dalam mentadbir, kata pemuda PAS.
Sifat kepura-puraan dalam mentadbir serta keengganan mengambil tanggungjawab terhadap masalah ekonomi dihadapi negara menyebabkan rakyat makin meluat dengan pentadbiran PMX, kata pemuda PAS dalam muktamar pemuda PAS itu. Mengulas lanjut, Razlan berkata, pemuda PAS tidak perlu membuat gesaan sebulat suara menuntut Anwar meletakkan jawatan kerana 4 sebab yang dibentangkan semalam hanyalah bersifat politik. Yakinlah bahawasanya Perdana Menteri ke-10 bersama Jemaah Menteri sedang melaksanakan amanah dan tanggungjawab memacu negara ke satu keadaan ekonomi yang stabil dan lebih berdaya saing. Pemuda PAS wajar merenung dan ingat kembali ketika zaman pemerintahan Perikatan Nasional sebelum ini. Kepimpinan ketika itu yang turut dianggotai PAS amat cerca merba. Dewan Rakyat diisytiharkan darurat politik, tidak dibenarkan bersidang maupun meluluskan sebarang peruntukan tertentu ketika pandemik COVID-19. Ditambah lagi dengan nasib rakyat ibarat telur di hujung tanduk. Namun berkat usaha pelbagai gerakan bersama daripada rakyat di bawah telah menyelamatkan mereka yang mengibarkan kain putih di kediaman ketika itu berjaya mewujudkan suasana kita jaga kita, katanya. Tambahnya, kerajaan pada waktu itu, masa itu wujud namun hanya boleh dilihat melalui kaca televisyen sambil mengumumkan pelbagai jenis perintah kawalan pergerakan terhadap rakyat. Di mana suara PAS ketika itu, terutamanya pemuda PAS? Kami faham sekiranya pemuda PAS terlalu walak dan tidak mahu bersuara disebabkan hal tertentu sehingga nyawa rakyat menjadi taruhan kerana bantuan disampaikan untuk yang terpilih. Ibarat ayam betina cuba berkokok di dalam reban sendiri, anak-anak ayam juga turut cuba ikut berkokok tapi lain bunyinya. Seharusnya hari ini pemimpin PAS semakin menunjukkan sifat matang mereka memimpin anak-anak muda di dalam parti mereka, katanya lagi. Pemuda PAS jantan tak cukup sifat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan sekali lagi dengan kenyataan balas daripada parti kerajaan. Apabila beberapa pemimpin daripada PAS mengaitkan isu pasir jerlus yang berlaku di Kuala Lumpur sebagai bala daripada Allah. Ini jawapan balas daripada parti kerajaan. Bolehkah anggap banjir besar di Kelantan juga sebagai bala Allah? Itu persoalan yang dibalas semula kepada kepimpinan PAS di Kelantan. Merujuk kepada banjir besar zaman Nabi Nuh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa menyoal jika sesuai untuk menggambarkan banjir di Kelantan sebagai bala Tuhan juga. Surah Al-Ankabut yang dipetik pemuda PAS tersebut itu pun penuh dengan kisah yang pelbagai. Di antaranya kisah banjir besar di zaman Nabi Nuh. Justru, adakah wajar untuk kita katakan banjir besar yang pernah melanda Kelantan suatu ketika dahulu adalah bala yang Allah turunkan atas kesalahan mungkin beberapa pimpinan PAS Kelantan? Jika musibah berlaku terhadap diri sendiri atau negeri yang diperintah PAS, maka ia dikatakan ujian. Tetapi jika musibah di negeri selain daripada yang diperintah PAS, itu pula dikatakan bala. Tak adil nak lakukan seperti itu. Perwakilan pemuda PAS kawasan Macang, Muhammad Sharif Muhammad Az-Zahari, sebelum ini mendakwa kejadian lubang benam di Kuala Lumpur sebagai bala Allah. Zaliha menggesa PAS belajar menjadi pembangkang yang lebih konstruktif daripada menggunakan agama sebagai alat. Saya juga mahu mengingatkan agar berhujahlah dengan sesuatu yang benar. Kena rajin-rajinlah membaca dan cari fakta, kata beliau. Hujah yang dangkal hanya menunjukkan betapa dangkalnya juga cara kita berfikir, tambahnya lagi.
Berhubung dokumentari mengenai KLCC yang disebut, Zaliha berkata, pembinaan menara berkembar tersebut masih dianggap sebagai kajian kes tentang bagaimana teknologi boleh digunakan untuk pembinaan di atas tanah lembut. Maka ia adalah suatu pencapaian dalam dunia pembinaan dan ianya berlaku di Malaysia, kata Zaliha. Bagaimanapun, Sharif mendakwa kejadian lubang benam itu juga boleh terjadi susulan apa yang dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan dan Pembinaan Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur. Malah menurutnya, dia memperoleh maklumat melalui dokumentari pembinaan KLCC yang diterbitkan oleh National Geography. Itu ambo saya tengok National Geography semasa dia buat KLCC. Dalam National Geography itu, dia kata masa nak buat peringkat awal, ada satu bahagian memang tak sepatutnya KLCC boleh dibuat di situ, dakwa ahli PAS itu. Terdahulu, ahli Parlimen Bangi, Sarezan Johan, turut mengecam perwakilan PAS kerana melampaui batas dengan melibatkan DAP dalam hujah tersebut. Tidak patut mana-mana pihak ambil kesempatan kata strategi lubang benam atau mana-mana tragedi atau musibah untuk menyerang seteru politik mereka. Sebagai ahli politik muda, sepatutnya perwakilan tersebut membawa politik baru untuk bersaing dengan sihat dan memainkan peranan semak dan imbang terhadap kerajaan. Malangnya PAS sekali lagi membuktikan bahawa mereka masih terperangkap dengan polemik dan retorik politik lapuk yang melampau, katanya dalam hantaran di X. Sarizan mengulas perwakilan PAS yang menuduh kejahatan DAP perlu dibendung. Bolehkah menganggap banjir besar di Kelantan sebagai bala Allah? Saudara-saudara sekalian, kenyataan daripada Menteri Wilayah Persekutuan ini merujuk kepada ini adalah satu perkara yang boleh difikirkan. Kata beliau, adakah wajar kita katakan bahawa banjir besar yang pernah melanda Kelantan suatu ketika dahulu adalah bala yang Allah turunkan atas kesalahan mungkin beberapa pemimpin PAS Kelantan? Menurut beliau, jika musibah berlaku terhadap diri sendiri atau negeri yang diperintah PAS, maka ia dikatakan ujian. Tetapi jika musibah di negeri lain, selainnya dikatakan pula bala. Tak adil seperti itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.